Secara amnya lah, melihat perjalanan kita daripada permulaan sampai sekarang, apa yang boleh kau rungkaikan? Aku bila cakap pasal perjalanan kita menuju ke Piala AFF ni sendiri ya, as a fans, of course kita banggalah sebab tim ni daripada yang satu tim yang cacah merba, kita tak nampak diorang ni betul-betul bersedia untuk pergi ke kejohanan kali ni, tapi bila dah start main first game, second game tu kita rasa macam goyah tim ni. Betul. Mula-mula. But then bila Kim Panggon start switch balik kepada back 4, tak main back 3 dalam dua perlawanan terakhir tentang Vietnam serta Thailand, keyakinan tu dah kembali, aura tu dah kembali. Betul. Siapa sekali yang turun, kita nampak macam mana Malaysia main hari tu. Betul. Memang ada perbezaan yang ketara, Eli, antara Harimau Melaya yang sebelum ni dengan Harimau Melaya sekarang. Tetapi satu benda yang bukan nak negatif, tapi kita nak cerita banyak yang positif ni. So sebelum kita cerita positif, aku tanya kau satu benda. Dalam game yang kita mendominasi Singapura, aku tweet pasal benda ni juga, Amirul ada balas aku. Kurang daripada 300 passes dalam perlawanan itu. Dan pada waktu yang sama, kita nampak macam long ball sedikit sebanyak macam dah kembali dalam permainan kita. Adakah itu one off semata-mata ataupun kita ada reason to be optimistic dengan corak permainan Harimau Melaya? I think you nampak glimpses of long ball ni kalau dia berkesan dari segi tengok kita the moment dia dah tahu dia orang boleh main dalam sistem macam tu, opponent pun nampak memang tak ready. The moment Singapore pilih untuk bermain ultimate defensive setup tu, kita dah tahu dah okay, maybe like Malaysia mempunyai peluang yang cerah, and the boys delivered, right? So bila you cakap pasal tadi, sebab ada satu ayat you kata Harimau Malaya ni tak sama dengan Harimau Malaya dulu, tapi hakikatnya I rasa golongan pemain yang kononnya mungkin mula-mula diorang merasakan macam diorang mungkin afterthought ataupun hanya second selection sebab pemain yang penting tak dapat diturunkan atas dasar-dasar tertentu lah. Hakikatnya diorang semua main memang hanya untuk satu lencana di dada lah. Satu semangat yang sama. So Harimau Melaya dulu ke Harimau Melaya sekarang, ini Harimau Melaya yang ada dekat depan mata kita sekarang. And each one of them sangat bangga untuk bermain dalam satu unit tu. Berbalik kepada dalam game lawan Singapura, diorang hanya mengambil peluang. Fine. Kalau long ball, you rasa macam, because long ball, dia memberi stigma yang negatif kepada kita. Mengingatkan kita macam mana kita main dulu. Tapi hakikatnya, kalau berkesan, dalam struktur yang sama, dengan oponen yang diberikan, cara diorang bermain, it work, and that's why kita menang besar. Betul, setuju dengan kau. Sebab bagi pendapat aku pun, bila kita main secara, dua game pertama kita main long ball tu, aku rasa, pendapat aku rasa macam Kim Panggon ni masih mengambil masa. Sebab kau takkan dapat untuk convince player-player kau main short pass dalam tempoh masa persiapan yang tak sampai sebulan. And player-player ni first time kan? Kau tengok berapa ramai yang first time. Jangan lupa Litak, Aguero, berapa lama tak main secara kompetitif. Bila datang ke dalam kejohanan ni, kita nampak dia orang pun mula-mula gugup dua perlawanan pertama. Sebab tu kita tengok banyak long ball yang dimainkan dalam dua perlawanan pertama, and then bila masuk perlawanan menentang Singapura ni, bagi aku long ball tu ada hala tuju, ada arah. So benda tu it's not the issue lah. Kan? Sebab bila Van Dijk buat diagonal ball, kita tak komplain. Betul tak? Sebagai contoh lah kan. Mungkin Amirul banyak nak komplain kejap lagi. Tapi sebab ini kita cerita yang positif lah. Sebab kita tahu antara kekuatan negara kita dalam tournament setakat ini adalah counter press kita. Yang sering kita sebutkan tentang final third pressing di bahagian tengah. Dan benda tu nampak ketara pada mulanya mungkin apabila kita lawan Myanmar, walaupun sedikit nervous dalam second half. Kita nampak benda tu juga dengan Vietnam sebelum kita dibolosi buat kali kedua barangkali. So benda-benda macam ni aku nampak positifnya kalau kita bawa dan lengkapkan dalam 90 minit permainan, Amirul. Adakah ia sesuatu yang tidak mustahil yang kita boleh mengalahkan sebuah pasukan Thailand yang rata-ratanya tidak mempunyai nama besar yang mereka ada sebelum ini? Sebelum kita pergi ke Thailand, aku nak sentuh sikit pasal Singapura. Kau tahu, when was the last time kita menang lawan Singapura? Semifinal AFF 2014 kalau tak silap aku. Lama juga. Gol yang awak kat mana tu, yang Indra skor tu, itu perlawanan terakhir kita menang. Awak kat mana? Lepas daripada tu kita kalah, and kita ada pernah seri dengan diorang. First game Kim Panggon, kita kalah dengan diorang. Betul. First game dia kalah dengan Singapura. Bulan 5, bulan 3. Game kedua dia tak silap. Tri Nations FAS Kita kalah dalam game tu. And build up kepada game ni sebenarnya sangat-sangat menarik. Perseteruan dua pasukan yang sangat-sangat dekat kan. Ada sejarah tersendiri. Berbalik kepada game lawan Singapura, kita tahu taktikal mereka, Kim Panggon dah cakap sebelum game yang diorang akan main low block dengan transition. Kan? Lebih kurang macam Newcastle main dengan Arsenal lah dalam 20 minit, 30 minit terakhir tempoh hari. Tapi sebelum kita nak cerita Newcastle, sebenarnya kita nak sentuh dulu pasal permainan yang secara tak langsungnya membolehkan kita bermaharaja lela. Adakah itu yang kau expect? Sebenarnya bila menentang pasukan Singapura ni, start daripada first game AFF sendiri pun,
itu adalah taktikal Singapura. Kekuatan utama pasukan Singapura ni adalah hold up play daripada striker dia orang, which is Ihsan dan Ilhan, adik dia. Sebab dia orang ni ada fizikal yang sangat-sangat besar. Dia orang ada kemampuan untuk hold bola dekat atas and wait for support. So itu adalah taktikal dia orang, approach dia orang So towards the maksud kau game. ketiadaan Ihsan tu satu kehilangan yang cukup besar. Yes, bukan sekadar Ihsan, Ilhan pun Betul. lawan Vietnam dia ni injury, dia terpaksa keluar and kita take advantage lah atas apa yang ketiadaan dua orang striker utama dia orang. Yes, that one. Tapi at the same time lagi satu disadvantage yang tengah dekat dalam playing ground Singapore sekarang ni, isu yang berbalik kepada dia punya coach lah, orang kata. Bila cakap pasal coach Nishigaya, orang akan cakap terlalu negatif football dengan banyak sangat keputusan-keputusan yang dipertikaikan. Kenapa you tak start your punya talisman, boleh bench kan, and then you letak some other players yang questionable. Siapa Faris Ramli tak start game lawan Dia Malaysia datang kan. masuk skor gol tunggal lah. Yes, and another the AFF 2012 winner Zulfahmi Arifin pun masuk ujung-ujung. Banyak keputusan yang macam memang I think even untuk fanbase Singapore pun I nampak kat timeline bila diorang berbincang, diorang katakan this is the time diorang tak tahu apa MOU jenis apa yang ditandatangani dengan Japanese FA sampai mengambil masa yang lama untuk diorang nak start appointing local coaches. So I rasa isu yang sama yang dikongsi oleh negara jiran, which is kita, Malaysia pun mengalami like isu yang sama, yang kita dah jumpa jawapan dia at least and berkesan and so far produktif and efficient untuk at least untuk kempen AFF ni. Kita tak tahu penghujung dia, tapi untuk apa yang kita nampak sekarang berkesan. Tapi Singapura tengah melalui krisis yang sama. Dan benda tu reflect atas padang macam mana gameplay. Diorang ada talents. Fine. Mungkin pool of talent diorang lebih kecil daripada Malaysia. But at the same time they still have a good bunch of talent. Tapi penggunaan players and cara gameplay pun banyak dipertikaikan oleh fans Singapura tu sendiri. Sebab diorang sebelum match, coach dia orang ada cakap kita takkan main bertahan. Kita nak pergi setinggi yang boleh. Cuma pecatur ranking panggung tu sendiri yang meletakkan high defensive line and then kita punya player tengok actively. Mula dengan Darren Lock, of course. Tanpa Darren Lock dan juga seorang player yang tak ada dalam squad kali ini. Kita ubah 3-4-3 tu jadi 4-2-3-1. Yes, bila kau ubah 4-2-3-1 ataupun 4-3-3, automatically kau akan nampak perubahan. Betul. Sebabnya, kalau kau tengok dalam liga kita sendiri, tim mana yang press yang paling efisien sekali? JDT, betul. Tapi player JDT tak ada dalam ni. Tinggal Safawi Rasid seorang. Yang itu pun dia boleh dikira pemain Ratchaburi lah sekarang. Yes, and then bila kita tengok dia berjaya untuk apply dalam game ni, so benda tu something yang dan menanjukkan lah bagi aku. Menarik yang kau sebut tu, Amirul. Sebabnya sebelum kau potong. Sebabnya bila kita menolak defensive line dengan sangat-sangat tinggi and kita tinggal seorang workhorse dekat belakang as a defensive midfield, which is Brandon Gunn. Aku rasa itu adalah satu tindakan yang paling tepat. Memandangkan Singapura main kat tempat kita, dia pun gugup. So bila kita tolak dia main kat tempat dia orang sendiri, memang dia orang tak boleh pergi mana. Betul, terang-terang player yang workhorse satu benda dan meluahkan hasrat dia untuk main mana-mana je untuk Malaysia. Centre back kau campak dia boleh main. Tapi yang menariknya adalah satu benda yang aku perhatikan dalam game tu adalah bagaimana kita menggunakan wide areas. Maknanya cara Mickey bertindak sebagai seorang pemain yang inverted winger dari sebelah kiri yang banyak melakukan running off the ball. Lepas tu kau nampak Safawi punya peranan yang seolah-olah dah berubah. Kita kenal Safawi ni sebagai seorang player yang bijak dalam set piece. Safawi yang pandai larian cut inside yang kerap kali dia buat. Safawi yang mempunyai keupayaan untuk shoot daripada luar kawasan penalti. Tapi Eli, Safawi yang kita dah mula nampak sekarang ni ibarat Safawi the playmaker. Adakah ini peranan baru barangkali yang cuba digilap oleh Kim Panggon walaupun dia dibelenggu masa kecederaan dekat JDT, digantikan Arif Aiman dan sebagainya? I rasa ada dua perspektif yang kita boleh tengok untuk peranan baru Safawi ataupun kita boleh nampak ability yang kita baru nampak dipertunjukkan oleh Safawi. Sebab Safawi yang kita kenal sebelum ni, dia banyak rely on dia punya burst of pace yang macam memang kelajuan and everything. That vertical running yang memang susah orang nak contain dia kan because of dia punya running. Tapi kita and dia pun maybe faham macam dia dah tak ada benda tu dah. So bila dia tak ada, tapi dia punya decision making, dia punya technicality dari segi pengambilan set pieces ataupun decision making, basically decision making lah, sebab benda tu yang merubah atau menentukan bahawa you could be a credible playmaker on the pitch for your team or not. So bila you tak ada that burst of pace yang you dah hilang and fans pun nampak benda tu, you thrive in other area of football, which I rasa for your age and he's still young, dia still like at his peak, kita akan nampak Safawi yang baru. I rasa still masih efficient.